Dapat dah. So jadual baru ni dia ada 2 hari kelas lah. 2 hari, hari Isnin dan hari Selasa. Okay. Jadi perancangan saya hari Isnin tu untuk buat PDP dan hari Selasa tu untuk bincang soalan. Kejap lah. Okay, sorry kita sambung so kita mulakan kelas kita ni dengan umul kitab Al-Fatihah dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, baik. Pada minggu lepas kita belajar pasal pita detik. Okay, pita detik maksudnya daripada pita detik tu kita boleh dapatkan nilai sesaran, kita boleh dapatkan nilai halaju, kita boleh dapatkan nilai tempoh masa. Okay. So ada satu alat lagi selain daripada pita detik, ada satu alat lagi nama dia photogate. Tapi photogate tu saya tak mau ajar lagi, saya nak ajar masa bersemuka bulan 4 lagi. So kita skip dulu photogate tu, kita pergi ke subtopik 2.2. 2.2 graf gerakan linear. Okay. Graf gerakan linear Awak ada
Buku teks tak ada lagi tau. Buku teks tak dapat lagi. Dok. Dok. Okay, Dok. tunggu. Tak dapat lagi cikgu. Kalau buku teks ni, muka surat 37. InsyaAllah masa bersemuka bulan depan tu insyaAllah boleh aku. Tu. Bulan depan apa tu? Bulan lebih lagi. Okey, muka surat 37. Kalau buku teks digital pun muka surat 37 juga. So, kita tengok dah. Buku teks tu ada benda. Screen. Okey, ni buku teks lah. Gerakan linear. So, slide ni saya ambil daripada buku teks. Okey. Jadi graf gerakan linear ni dia ada tiga jenis graf. Yang pertama, graf sesaran, kena tengok ni. Graf sesaran melawan masa. Yang kedua, graf halaju melawan masa. Graf yang ketiga, graf pecutan melawan masa. Ketiga-tiga graf ni dia saling berkait rapat lah. Okey, daripada graf sesaran melawan masa, awak boleh dapat nilai halaju. Okey, boleh tahu pecutan. Okey, jadi ikut hierarki dia, paling kecil sekali graf sesaran masa lah. Sesaran melawan masa. Jadi daripada graf sesaran masa ni kita boleh tentukan nilai halaju, boleh tentukan nilai pecutan. Okey, tapi sebelum tu kita kena faham dulu kalau graf sesaran masa tu, kalau garis lurus gini ni dia apa maksud dia? Okey, kalau awak tengok nampak tak pada handphone awak tu? Kau tak nampak graf ni? Nampak. 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 Okey, graf sesaran masa ni kalau tengok bentuk dia tu adalah garis lurus mendatar. Apa maksud dia? Adakah objek tu sedang bergerak? Adakah objek tu sedang pegun? Ataupun objek tu bergerak dengan halaju mala? Contoh. Tak. Jadi kalau graf sesaran masa, kalau sesaran dia ni awak tengok satu garis saja, contohnya nombor 5 tak. Dia berada pada sesaran 5. Masa dia bertambah, sesaran dia tak bertambah. Tu menunjukkan objek sekarang berada dalam keadaan pegun. Dia berhenti. Dia tengah berhenti. Masa berjalan tapi sesaran dia tu tak berubah. Sebab dia sedang pegun. Okey, kalau yang kedua ni, awak tengok graf sesaran masa juga macam tadi, sesaran melawan masa, tapi dia berbentuk graf garis linear. Situ dia semakin bertambah. Okey, ni menunjukkan sesaran dia bertambah. Sesaran dia semakin bertambah. Okey, saat yang pertama duduk di nombor 1 contohnya. Saat yang kedua, saat yang ketiga, saat yang keempat. So dia duduk di saat kedua duduk nombor 2 contohnya, sesaran 2. Sesaran 3, sesaran 4. Ni menunjukkan graf sesaran masa ni menunjukkan dia sedang bergerak dengan halaju yang seragam. Sebab dia bertambah tu secara seragam. Okey. 1, 1, 2, 2, 3, 3. So dia bertambah secara seragam. Seragam dia pertambahan dia tu. So menunjukkan dia bergerak dengan halaju seragam. Okey. Kalau graf satu lagi, katakanlah graf dia berbentuk gini, sesaran melawan masa, graf dia berbentuk lengkung. Lengkung gini. Okey. Kalau awak tengok ni, kelengkungan dia tu mula-mula dia mendatar. Pada saat yang pertama dia mendatar. Lepas tu saat kedua dia semakin cerun. Okey, kalau kita ikut
sini 1, lepas tu 2, lepas tu jadi 4, jadi 8. Contoh, pertambahan dia tu jadi semakin meningkat. Mula-mula pertambahan 1, lepas tu dia bertambah jadi 2, daripada 2 dia bertambah jadi 4. Jadi pertambahan dia tu daripada 1 jadi 2 jadi 4 ni, kita tengok kecerunan dia tu semakin bertambah, tu menunjukkan dia bergerak dengan halaju yang semakin bertambah. Tadi halaju seragam, kalau dia mana? Garis gini, ni dia bertambah secara seragam. Ni halaju bertambah. So halaju tu bertambah secara seragam. Daripada 1 jadi 2, dia tambah 1, 2 jadi 4, tambah 2, 4 jadi 4 jadi 7, tambah 3. Contohnya gitu. 7 jadi 11. Jadi 11 sini bertambah 4. So pertambahan dia tu seragam. 1, 2, 3, 4. Pertambahan dia secara seragam. Jadi itu menunjukkan halaju bergerak, bertambah dan seragam. Okey. Sebab apa? Kita tengok nilai halaju pada graf sesaran melawan masa, kita tengok pada kecerunan graf. Kecerunan graf adalah, kecerunan tu mewakili halaju. So pertambahan dia tu, kecerunan dia tu adalah halaju. Kalau tengok sini mula-mula kecerunan dia mendatar, semakin cerung, semakin cerung, semakin cerung, semakin cerung. So maksudnya kecerunan dia semakin bertambah, tambah. So menunjukkan halaju dia semakin bertambah. Okey, graf yang kedua pula, graf halaju melawan masa. Okey, graf halaju melawan masa. Ni paksi Y halaju, paksi X adalah masa. Okey, kalau halaju masa ni kita dapat mendatar gini, tu menunjukkan dia bergerak dengan halaju seragam. Maksudnya steady je, 50 km per jam steady dia bawa. Okey. Kalau dia graf tu berubah jadi gini, dia graf linear gini, tu menunjukkan dia sedang mengalami pecutan seragam. Tu dia halaju dia bertambah. Kalau awak tengok ni, halaju dia daripada 1 jadi 2 jadi 3, 1, 2, 3, 4. Halaju dia bertambah. Tu menunjukkan dia sedang memecut. Pecutan dia adalah seragam. Sebab apa? Kecerunan dia ni adalah mewakili pecutan. Jadi sini kita boleh tengok kalau graf sesaran masa, pecutan dia adalah halaju. Pecutan pada kecerunan. Kecerunan. Kita dapat halaju. Kalau graf halaju melawan masa, okey, kecerunan dia juga kita boleh kira pecutan. Nampak graf sesaran masa, kecerunan dia adalah halaju. Graf halaju masa, kecerunan dia adalah pecutan. Boleh? Okey. Okey. Lepas tu kalau kita tengok halaju dia sini, semakin bertambah masa, halaju dia semakin berkurang. Tu menunjukkan dia sedang mengalami penurunan halaju. Dia sedang membreak dia sedang membreak. Okey. Kalau dulu kita panggil istilah nyah pecutan. Sekarang ni kita tak guna dah nyah pecutan, kita guna pecutan negatif. Pecutan negatif. So kecerunan dia tu adalah negatif, maksudnya A dia adalah negatif.
negatif. A negatif menunjukkan pecutan negatif ataupun sedang mengalami nyah pecutan. Okey. Lepas tu untuk graf halaju ni pula, katakan ni dia sedang mengalami pecutan negatif, dia tanya berapa sesaran. Okey, sesaran graf halaju kalau kita nak cari sesaran, kita boleh kira ni luas di bawah graf. Dalam matematik pun awak belajar juga benda ni. Bukan dalam fizik saja, dalam matematik pun kira juga luas di bawah graf apa semua lah. Okey. Dan yang ketiga graf pecutan masa. Okey, graf pecutan masa. Yang pertama ni pecutan ni pada kosong ni. Tu menunjukkan objek tu bergerak dengan pecutan sifar. Dia tak memecut lah. Tak memecut tu maksudnya dia bergerak dengan halaju malar ataupun dia sedang pegun. Ada dua keadaan. Dia sedang pegun ataupun dia bergerak dengan halaju malar. Dia mendatar je. 50 km per jam je dia bawa. Maksudnya dia tak memecut masa tu. Okey, kalau pecutan dia tu ada nilai, ni sini kosong, maksudnya katakan sini 5 lah. Dan graf dia mendatar, tu menunjukkan dia sedang bergerak dengan satu pecutan. Satu nilai pecutan, magnitud pecutan. Dia sedang mecut. Pecutan seragam dia panggil kan. Okey, kalau gini pula pecutan ni kita tengok graf dia semakin meningkat. Tu menunjukkan dia pecutan dia tu semakin tinggi. Mula-mula pecutan dia satu, lepas tu dia pecut lagi. Halaju dia semakin bertambah tu gini. Bentuk graf dia gini. Okey, ni graf halaju melawan masa. Kalau kita terjemuh kepada graf pecutan masa, dia akan jadi gini. Sebab apa? Kecerunan dia tu semakin bertambah. Ni 1, 3, 5, 7. Pertambahan dia tu. Okey. Dan graf pecutan masa, luas di bawah graf dia adalah mewakili halaju. Okey, nanti kita tengok macam mana nak tu. Okey. Contoh kalau saya tunjuk. Contoh. Kita tengok graf ni dah. Okey. Graf ni graf sebuah motosikal ni. Okey, motosikal tu sedang bergerak. Mula-mula dia berada pada satu titik kosong, sini hidup kosong. O, katakan nak duduk di titik, satu titik lah, mana-mana pun tak kisah. Tapi dia permulaan dia. Lepas tu kita tengok daripada O ke A ke B ni, apa jenis gerakan dia? Adakah dia sedang memecut? Adakah dia sedang bergerak dengan halaju malar? Siapa boleh jawab ni? Daripada A ke B. Pecut. Pecut. Masa. Dia sedang pecut ke? Ya ke? Gerak dengan halaju malar. Okey. Ni graf sesaran melawan masa tak? Graf dia gitu. Okey. Lepas tu kalau kita terjemuhkan kepada graf V melawan T, graf halaju melawan masa. Okey. Sesaran melawan masa, kalau kita nak pergi ke halaju melawan masa, kita kena tengok kecerunan tak? So, kecerunan dia ni mendatar saja. So, menunjukkan halaju yang dia bawa adalah seragam. Sesaran dia tu bertambah. Maksudnya dia bergerak dengan suatu halaju. So, mendatar saja. Jadi, kalau kita terjemuh kepada graf A melawan T, ni dia bergerak dengan halaju seragam, maksudnya pecutan dia adalah sifar. Pecutan dia duduk sini, duduk sifar. Sifar. Ni. Daripada graf ni kita terjemuh kepada 3 graf lain. Okey, yang kedua. Daripada B ke C. Dia sedang buat apa tu?
Ha. Daripada B ke C, dia sedang buat apa? Berhenti tak? Bergerak Dia secara dia logik. dia sedang berhenti. Betul? Dia sedang berhenti. Nanti saya lukis proper sikit. Sekejap. Um, Kecil sikit. Okey. Saya padam dulu kejap. Okey. Ni graf sesaran masa. Sesaran melawan masa. Lepas tu saya nak tukar kepada graf laju melawan masa. Lepas tu saya nak tukar juga kepada graf A melawan T. Okey, baik. Mula-mula sesaran dia bertambah. Bila sesaran bertambah menunjukkan hal laju seragam. Okey kan? Laju seragam. Lepas tu daripada B ke C ni dia berhenti. Berhenti. Kalau hal laju berhenti dia jadi kosong kan tak? So hal laju kosong duduk sini kan? Laju kosong duduk situ lah. Bila hal laju kosong, pecutan pun jadi kosong. So sini pecutan saya buat warna hitam. Pecutan di sini. Okey. Lepas tu ni dua ni. Mula-mula A, B, C. Sini A, sini B, sini C. Ini A, B, C. Okey, daripada C dia pergi ke D. Sekejap. Daripada C dia pergi ke D. Apa maksud dia tu? Sini D. Apa maksud tu? Daripada C ke D. Gerak ke belakang. Ya, dia berpatah balik. Gini, dia daripada A ke B tu dia pergi depan. Lepas tu dia berhenti antara B, C. Lepas tu daripada C ke D tu dia berpatah balik ni. Dia berpatah balik. Dia patah balik. Motor tu dia pergi ke depan dan dia berpatah balik. Ni katakan motor. Motor tu dia pergi ke depan dan dia berpatah balik. So, bila berpatah balik, hal laju dia jadi macam mana? Kita tengok kecerunan dia adalah kecerunan negatif. So, hal laju dia sini dia akan jadi hal laju negatif. Duduk sini. So, dekat D tu duduk sini. D duduk sini. Okey. Bila hal laju negatif, kecerunan dia? Cikgu. Ya. Kecerunan pula. Hutan. Kenapa dia negatif? Sebab kecerunan dia negatif. Kalau graf kita tengok kalau dia naik gitu dia positif. Kalau dia turun gitu dia akan jadi graf ni negatif. Dalam mat awak belajar. Okey. Faham tak? Graf linear dia akan jadi negatif. So sini hal laju dia maksudnya hal laju negatif lah. Hal laju negatif tu bukanlah dia semakin perlahan. Bukanlah dia semakin ke arah negatif. Dia menunjukkan dia berpatah balik je saja negatif tu. Negatif tu mewakili arah saja kan. Sebab dia kuantiti vektor sekarang ni. Okey. Daripada graf hal laju pergi ke pecutan, bila dia negatif tapi dia mendata saja, dia tetap pecutan dia adalah kosong. Dia tak memecut. Hal laju dia seragam. Lepas tu pula daripada D pergi ke E ni, tu menunjukkan dia berhenti di titik awal-awal dia, di titik permulaan dia berhenti. Daripada D ke E. Bila dia berhenti, hal laju dia jadi sifar balik. Hal laju dia sifar. Okey. Lepas tu daripada graf pecutan ni masih lagi sifar, kosong.
Okey, graf daripada E ke F, dia pergi ke depan dan terus ke belakang pula. Mula-mula pergi ke depan, sampai ke D, dia berhenti. DE dia berhenti. Lepas tu E ke F tu dia teruskan ke arah belakang lagi. So nilai dia akan jadi nilai negatif. Gitu. Graf pecutan masa tetap lagi kosong sebab dia tak memecut pun. Dia cuma arah halaju dia bertukar sahaja. Okey, penerangan dia. Oops. Motosikal yang ditunggang 100 meter ke kanan selama 5 saat. Okey, dia pergi ke kanan. Pergi ke kanan 5 saat 100 meter. Lepas tu kecerunan dia adalah kecerunan graf 20. 20 tu mewakili halaju dia. Dia bergerak dengan halaju 20. Okey, daripada B ke C berhenti selama 3 saat. Dia berhenti antara 5 dengan 8 ni 3 saat. So berhenti, kecerunan graf adalah sifar. Maka halaju motosikal adalah sifar. Okey, daripada C ke D dia berpatah balik. Okey, jadi halaju dia, kecerunan dia adalah negatif. So maksudnya halaju motosikal itu 25 tapi ke arah berpatah balik, ke arah belakang, ke kiri. Daripada D ke E sedang berada dalam keadaan pegung daripada titik asal selama 2 saat. Dan E ke F dia tunggang tu ke arah ke kiri lagi. Mula-mula daripada kanan balik ke kiri dan lagi ke kiri. So sampailah ke F ni, ujung ni. Okey, maka halaju motosikal ke kiri adalah 8.33. Kecerunan dia tu. Okey, kalau dia suruh kira jumlah jarak, kita kena tambah je. Dia pergi 100 meter. 100 meter. Dia berpatah balik pun 100 meter. So jumlah dia 200 tak? Dan pergi ke depan, pergi ke kiri tu sebanyak 50 lagi. So 50 lagi. 100 tambah 100, 200 tambah 50. Jadi 300 meter. 250 meter. Jumlah jarak. Tapi sasaran dia daripada permulaan awal hingga ke akhir. So jarak terdekat dia adalah negatif 50. Sebab apa negatif 50? Sebab dia ke kiri. Negatif tu mewakili arah. Okey gitu. Cara itulah nak memahaminya. Okey, yang kedua graf halaju pula. Graf halaju. Okey, graf halaju 0 hingga 50 saat. 0 hingga 50 saat tu menunjukkan dia bergerak dengan halaju seragam. Tak? Dia bergerak dengan 10 meter per saat je. Steady je dia bawa. Okey, lepas tu selepas 50 saat tengok graf dia ni semakin naik. Tu menunjukkan dia sedang memecut. Tak? Dia sedang memecut, bergerak dengan suatu pecutan. Nak cari pecutan kena kira kecerunan. Jadi 15 tolak 10, 5 per dengan 20. So kecerunan dia adalah 5 bahagi 20. 5 bahagi 20 bersamaan dengan 5 bahagi 20 0.25. 0.25 ms negatif 2. Ni pecutan dia 0.25. Nah, lepas tu sampai di saat ke-70 dia dak memecut dah. Dia sedang membrek. Dia brek ni. Dia brek, lepas tu halaju dia pun turun sehinggalah jadi kosong pada saat ke-100. Okey. Ini menunjukkan pecutan dia A sama dengan negatif. Kita letak siap-siap. Negatif 15 per dengan 30.
0.5. Dia sedang mengalami pecutan negatif 0.5. Gitu. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Kau stres ya? Boleh. Okey Lepas tu sampai di 100 ni dia berhenti sehinggalah 120. Dia rest dulu 20 saat, dia berpegun. Lepas tu dia pun pergi ke negatif. Negatif tu menunjukkan dia berpatah balik. Laju negatif ni menunjukkan dia berpatah balik. So daripada ni 0 hingga 120 ni dia bergerak ke depan. 0 hingga 100 bergerak ke depan. Lepas tu dia berhenti 20 saat. Lepas tu dia berpatah balik pula sehingga saat ke 150 tu. Sehingga dia berpatah balik sebanyak dengan hal laju dia, pecutan dia, kita boleh kira pecutan sini sini 9 bahagi 30. 9 bahagi 30. 0.3. So pecutan sini adalah negatif 0.3 ms negatif 2. Okey. Kita tengok saat pertama, saat 0 hingga 50, kecerunan graf kosong. Maka basikal itu bergerak ke kanan dengan hal laju seragam 10. Okey, penerangan dia. Lepas tu, semasa 50 hingga 70 ni, 50 hingga 70, kecerunan dia 0.25. Dia sedang mengalami pecutan seragam. Dia memecut. Dan 70 hingga 100, dia mengalami pecutan negatif sebanyak 0.5. Dia sedang membrek, dia brek. Dia masih lagi ke depan tapi dia brek. Dia break. So sehinggalah ke 100 dia berhenti dan berehat pegun selama 20 saat. Lepas tu dia berpatah balik untuk semasa 120 hingga 150. So jadi dia berpatah balik, pecutan dia jadi negatif. Tadi pecutan tadi negatif juga. Ni pecutan 70 hingga 100 ni pecutan negatif. Tapi negatif ni menunjukkan dia sedang membrek, bukan dia berpatah balik. Awak kena faham situ. Tapi untuk bawah ni pecutan dia negatif juga. Tapi negatif tu menunjukkan pergerakan dia berpatah balik ke arah ke kiri. Gitu. Okey, boleh Okey. Kalau kita nak tahu jumlah sesaran berapa sesaran dia beri, kita kena kira jumlah di bawah graf hak positif tolak dengan jumlah di bawah graf hak negatif, baru kita dapat sesaran. Kalau kita nak dapat jarak, kita kena tambah hak ni, luas ni tambah dengan luas bawah ni. So kita akan dapat jarak. Jarak tu hasil tambah. Kalau kita nak kira sesaran hasil tolak. Hak positif tolak dengan negatif. Kita akan dapat nilai sesaran dia. Okey, boleh? Contoh satu Contoh satu, dia kata rajah 2.2 menunjukkan graf sesaran masa. Okey, yang pertama kita kena pasti dulu graf dia adalah graf sesaran melawan masa. Okey, suatu objek yang bergerak secara linear. Dia kata bergerak secara linear, maksudnya tak ada lengkung-lengkung lah. Dia bergerak lurus saja. Linear ni lurus. So kalau faham saat
sifar hingga ke saat 6. Okey, kalau kita tengok ni dia sedang mengalami hal laju seragam. Sebab apa saya kata hal laju seragam? Sebab kecerunan dia sama saja. Ya, sama-sama. Kecerunan dia ni. Dengan satu nilai kecerunan saja. Okey. Dan yang kedua, jadi hal laju daripada selemasa 0 hingga 6 saat, hal laju dia, V dia sama dengan 6 bahagi dengan paksi X dia 6 juga. So 6 bahagi 6 sama dengan 1 ms negatif 1. So dia sedang bergerak dengan hal laju seragam iaitu 1 meter per saat. Boleh? Lepas tu daripada 6 ke 10 ke 12, aku tengok sesaran dia mendatar saja tak. Itu ni menunjukkan dia tidak berlaku pertambahan sesaran, tu menunjukkan dia sedang berhenti. So dia tanya hal laju dia adalah V dia sama dengan sifar ms negatif 1 pada saat ni. Saat 0 hingga 6 dengan 6 hingga 12. Lepas tu 12 hingga ke 20 dia mengalami pertambahan sesaran pula. Tu menunjukkan dia bergerak dengan hal laju seragam. Jadi V dia sama dengan kita buat sebuah segitiga gini. Okey, berapa nilai sini? Sini dia 10 tolak 6 4. Sini adalah 20 tolak 12 8 dah. Okey, jadi 4 bahagi dengan 8 sama dengan 0.5 ms negatif 1. Okey, itu adalah graf sesaran dia. Graf sesaran. Nilai hal laju dia. Okey. Jadi hal laju dia ni berbeza-beza. Pada 0 hingga 4 1, 6 hingga 12 0, 12 hingga 20 0.5. Okey. Selesai untuk A. Lepas tu B pula. Terjemahkan graf sesaran masa dengan melakar graf hal laju masa. Okey, dia nak graf hal laju masa pula. So kita buat satu graf yang ada paksi. Y dia kita letak dengan V, X dia kita letak dengan T. Okey. Jadi sini 0 hingga ke 6. 0 hingga 6, lepas tu 6 hingga 12. 12 hingga 20. Disuruh lakar. Lakar kita tak perlu lukis skala yang macam ni 2, 4, 6, 8, 10 ni. Kita lakar ni, kita letak nilai-nilai kita nak letak saja. Okey. Pada 0 hingga 6 dia bergerak dengan hal laju seragam 1 ms lah. So 1 kat mana? Sini. Labelkan 1. Okey. Warna hitam lah, dapat sikit. Okey, 1 sini. Lepas tu 6 hingga 12 kosong atas paksi ni. Dan 12 hingga 20 0.5 di tengah-tengah ni. Sini. 0.5. Tu graf hal laju dia. Jangan awak kata pula, apa gitu cikgu, apa yang putus-putus? Ni putus-putus ni sebab dia mengalami hal laju yang berubah secara mendadak. Daripada hal laju 1 jadi kosong sebab dia berhenti. So terjemahkan graf. Okey. Gini lah lebih kurang dia. So tadi saya kira dah 0 hingga 6 1, 6 hingga 12 sifar, 12 hingga 20 0.5. So graf dia macam ni, 1 hingga 6, 6 hingga 12 sifar, 12 hingga 20 0.5. Okey, yang kedua pula. Rajah 2.26 menunjukkan graf hal laju masa yang diplot berdasarkan gerakan linear kereta yang dipandu oleh Encik Kasim. Okey, beliau memandu keretanya dengan hal laju 30 dan menekan brek apabila melihat halangan di jalan raya. Terjemahkan
graf halaju masa kereta Encik Kasim. Okey. Lepas tu lakarkan. Terjemahkan. Okey. Yang pertama kalau awak tengok tu mula-mula dia bawa 30 je, steady je tak. Tiba-tiba dia nampak halangan, macam dia nampak lubang ke, tiba-tiba dia pun break. Dia break sehinggalah saat ke-10 dia berhenti. So ni graf halaju melawan masa. Okey, halaju melawan masa. Dia suruh lakarkan graf pecutan sesaran masa. Okey. Sesaran melawan masa. S melawan T. Okey. Okey, ni graf halaju melawan masa. Okey. Kalau dia bergerak dengan halaju seragam, sesaran masa dia bentuk dia macam mana? Siapa tahu? Dia bergerak dengan seragam. Itu menunjukkan dia, macam mana graf sesaran masa dia. Siapa boleh jawab? Dia naik. Dia bergerak dengan sesaran bertambah gitu. Gitu. Saya tukar color. Sesaran dia bertambah. Sesaran dia tambah gitu. Okey. Lepas tu dia mengalami ni. Dia break, dia sedang membreak. Apa akan jadi pada sesaran dia? Laju dia berkurang. Apa akan jadi pada sesaran dia? Mendata. Mendata. Mendata? Ya. Melengkung. Melengkung ke mendata? Nampak? Melengkung ke mendata? Melengkung. Melengkung? Cak 2.26. Dia akan jadi melengkung ke atas ke melengkung ke bawah? Lekung bawah. Atas. Dia akan jadi melengkung gini. Gitu. Akan jadi melengkung gitu. So sini ni 0 hingga 6. Okay. 0 hingga 6. Lepas tu hak ni 6 hingga ke 10. Sebab apa dia jadi melengkung ke atas gitu? Mula-mula ni nilai dia, kecerunan dia tinggi. Sebab tu semakin mendata. So maksudnya menunjukkan graf ni mula-mula tinggi, lepas tu semakin rendah. Kecerunan dia. Sebab daripada sesaran masa ke halaju masa kita tengok kecerunan graf ni. So kecerunan dia ni sini mula-mula tinggi, lepas tu semakin mendata. Ni tinggi, semakin rendah. Tu menunjuk gitu. Okey, kalau graf pecutan masa V melawan T. Okey, V melawan T. Kalau halaju dia seragam tu menunjukkan pecutan dia adalah sifar, kosong. 0 hingga 6. Okey, lepas tu bila dia membreak, apa halaju masa pula ni? Sini pecutan A. Okey. Bila dia membreak, dia akan jadi pecutan dia negatif. So pecutan negatif duduk bawah ni. Duduk bawah ni tu dengan nilai berapa? Kita boleh kira sini. So sini 30 bahagi dengan 10 kat 6, 4. 30 bahagi 4. 30 bahagi 4, 7.5 dengan nilai negatif 7.5. Graf ni negatif 7.5. Okey.
So, cuba kita tengok tu dia. Sesaran kita boleh kosong hingga 6 kita boleh kira luas di bawah graf. Ni luas di bawah graf. So 30 darab dengan 6 180 sesaran dia. Okey. 6 hingga 10 luas di bawah graf dia adalah sebuah segitiga 1/2 darab 30 darab ni. So 60 dapat. So jumlah sesaran dia adalah 180 S sama dengan 180 tambah 60. So, jumlah dia 240 sini. Jumlah sesaran dia 10 saat. Okey, pecutan dia pula. Pecutan kita tengok kecerunan graf kosong, tak ada kecerunan. B ni antara 6 hingga 10 ni kecerunan dia adalah negatif 0.75. Dia mengalami pecutan negatif, dia sedang membreak. Okey. So lakarkan graf dia jadi gini ya. Okey, mula-mula graf sesaran dia bertambah, lepas tu dia cerung sikit. Cerung dia semakin berkurang. Dan pecutan masa dia kosong, lepas tu negatif 7.5. Okey, menyelesaikan masalah melibatkan graf linear. Okey, yang pertama ni. Graf hal laju masa rajah 2.3 menunjukkan pergerakan hasri. Okey, hasri itu bergerak. Okey, tentukan pecutan. Okey. Pecutan hasri yang pertama pada masa dia ada tiga bentuk ni. 1 2 3. So 3 bentuk tu maksudnya dia dia sedang kita kena pecahkan dia kepada tiga keadaan lah. Okey, keadaan pertama daripada saat kosong hingga ke 3. Okey, pecutan dia A sama dengan kecerunan. So 6 bahagi 3, 6/3 sama dengan 2 ms negatif 2. Okey. Pecutan yang pertama, pecutan 3 hingga ke 6. Saat 3 hingga ke 6, A dia adalah sifar ms negatif 2. Okey. Yang ketiga 6 hingga 10, A dia adalah negatif. Sebab kecerunan dia negatif. 6 per dengan 10 tolak 6, 46/4. So 6 bahagi 4, 1.5. ms negatif 2. So kalau dia tanya pecutan, kita kena jawab gini ya, satu persatu. Okey, nampak ni? Daripada 0 hingga 3 saat, 3 hingga 6, 6 hingga 10. Okey. Lepas tu pula dia tanya B sesaran. Sesaran luas di bawah graf. Luas ni. Sebuah trapezium. So luas dia sesaran sama dengan 1/2 A tambah B. A dia 10 tambah dengan sini berapa ni? 6 tolak 3. 3. Darab dengan tinggi dia. Tinggi dia 6. Luas trapezium, awak ingat tak cara nak kira tak? 10 Ingat. 3 darab dengan 3. So jawapan dia 39 meter. So jawapan dia sesaran adalah 39 meter. Okey, jumlah hal laju purata pula. Kalau hal laju purata kita ambil jumlah sesaran bahagi jumlah masa. Jumlah sesaran dia adalah 39, kita bawa kira dah tadi. Dan jumlah masa dia daripada 0 hingga 10. So 10 bagi 10. So jawapan dia laju purata 3.9 ms negatif 1. Okey. Contoh 2, rajah 2.3 untuk
analisis graf ni kita banyak guna contoh soalan lah. Okey, rajah 2.31 menunjukkan graf halaju masa bagi gerakan linear sebuah kereta. Diterjemah oleh graf halaju masa itu dan lakarkan graf sesaran melawan masa. Okey. Sesaran melawan masa. Okey, baik. Kita ada daripada 0 hingga 10, 10 hingga 30, 30 hingga 50. Jadi 0, sini 0, 10, 30, 50. Kita buat paksi L lebih sikit. Okey. 0 hingga 5 sesaran dia adalah luas di bawah graf ni. Luas di bawah graf ni. Berapa luas di bawah graf tu? 10 darab dengan 10, 100. So dia akan pergi naik sehingga ke 100. Okey. Daripada sesaran ni luas dia adalah 100, jadi 0 hingga ke 100. Dia naik. Lepas tu dia mengalami pertambahan halaju. So mengalami pertambahan halaju. Pertambahan dia tu berapa? Luas ni berapa ni? Sebuah trapezium. 1/2 darab dengan 16 tambah 10 darab dengan 30 tak 10, 20. Okey. 26 darab dengan 10. So 260. So pertambahan dia ni sehingga 260. Okey. Melengkung. So sehinggalah ke 260. Dan selepas tu dia mengalami nyah pecutan ataupun pecutan negatif. So pecutan negatif dia bila kesesaran, adakah sesaran dia tu semakin bertambah? Semakin bertambah lagi sebab dia positif lagi. Cuma lengkungan dia tu ke atas ke bawah. So hak ni maksudnya dia mengalami silap. Ni melengkung ke atas ni. Sini melengkung ke atas gini. Melengkung ke atas gitu. Hak ni melengkung ke bawah. Dia mengalami halaju semakin berkurang. Ni halaju bertambah, ni kecerunan dia semakin bertambah. Ni kecerunan dia semakin berkurang. So sini 50 di sini ya. Okey, berapa sini ni? Kita kena kira pula sini. Ni 360 ni. 360 ni sebab dia bertambah. Daripada 100 bertambah 260 jadi 360. Ni pula jumlah sesaran dia sebuah segitiga 1/2 darab dengan 20 darab dengan 16. So 10 darab 16. 160 tambah 360. Jadi 520 sini. Kejaplah saya ada tak dah pula. Okey, kita proceed. Okey. So inilah penyelesaian dia untuk sesaran dulu. Okey, sesaran 100, 260, 160. Yang ketiga ni 100, 260, 160. So graf dia akan jadi gini. Mula-mula naik, lepas tu dia sedikit melengkung gini, melengkung ke atas, lepas tu melengkung ke bawah untuk graf sesaran masa. Begini. Kalau ikut nilai tu kena dia ketah graf lah. Tapi kalau dia suruh lakar tu, kita lakar gini pun kira betul dah. Okey.
So ni awak kena betul-betul faham lah, kena kalau ada buku teks tu kena tengok betul-betul. Kalau pecutan pula, pecutan kita tengok kecerunan. Kalau kecerunan ni kosong lah. 0 hingga 10. Kalau 10 hingga 30 kita kena kira sebuah segitiga ni, nak kira kecerunan dia. Sini 16 tolak 10, 6 bahagi dengan 30 tolak 10, 20. 6 bahagi 20, 0.3. Okey. Lepas tu pecutan hak ni pula kita letak siap-siap negatif sebab kecerunan dia ni negatif. So 16 bahagi dengan 20. Dapatlah 0.8. So graf dia akan jadi gini. 0, lepas tu 0.3, negatif 0.8. Lalu mula-mula ni memang kita pening dulu mula-mula. Tapi kalau buat latihan lepas tu awak berfahami, awak akan dapat. Gitu. So saya nak untuk hari ni awak tak ada buku teks tapi buku teks digital ada tau. So saya nak awak jawab latihan formatif 2.2 muka surat 45. Boleh? Boleh. Tengok pada buku teks digital. Boleh tak? Boleh, cikgu. Okey. Boleh cikgu. Apa dia? Boleh. Okey. Jawab latihan formatif 2.2. Okey. Lepas tu kita akan bincang pada waktu esok. Esok ada kelas kali lagi pula. Sebab jadual baru, dapat dah jadual baru tak? Dapat dah. Dapat dah. Jadi ni waktu yang ada ni tolong jawab latihan formatif 2.2. Esok kita akan bincang jawapan dia. Tengok betul ke tak. Jadi sekarang ni saya nak awak jujur lah. Jujur jawab. Kalau tak boleh jawab tak apa. Cuma usaha dulu untuk jawab. Sebab jawapan dia saya akan bincang esok. Boleh tak? Boleh. Boleh. So kelas saya nak berhenti sini lah. Okay. Kita awak telefon awak panah ke, meletup ke, susah pula tak? So ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Oh. Maksudnya pandai belaka lah. Kemah. Okay. Stop sharing kejap. Okay. Ada ni paling banyak tadi saya tengok 30 dia ada. Maksudnya 28 ada belaka dia. Belaka. Alhamdulillah. Ni 29 tolak 2, 27. Seorang terkeluar tu. Okay. So kita jumpa esok pula. Boleh? So kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri inna al-insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw. Tak sabar nak jumpa awak waktu bersemuka lagi insya-Allah. Nice. Okay, so kita tangguh saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Okay.